Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam satu. Saya nak uji. Terima kasih. Yang berhormat Datuk Seri Azlan Man, Menteri Besar Polis, dan Datin Seri Nur Aswana, Yang berhormat Datuk Seri Haji Syafiee Haji Abdal, Menteri Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah, Yang berhormat Datuk Seri Disharun, Ketua Menteri Melaka, Yang berhormat Datuk Seri Dr. Syahidan, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Yang berhormat Datuk Sri Kasyong, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, adik-adik yang berhormat, pegawai-pegawai kerajaan, ketua jabatan peringkat negeri, persekutuan, serta agensi-agensi kerajaan, adik-adik yang berhormat, ketua-ketua kampung, ketua-ketua rumah panjang dan tak berapa panjang, pengurusi datangkuasa kampung-kampung baru Cina, dan tok-tok batin, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Lebih dulu izinkan saya ucap terima kasih kepada Kementerian Kemajuan Wilayah Bandar, Luar Bandar dan Wilayah, pada Yang Berhormat Sri Syafiee Menterinya, dan juga kepada Kerajaan Negeri Perlis, dan kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Azlan, Menteri Besar Perlis, serta seluruh jentera kerajaan negeri. Di atas undangan dan penghormatan diberikan untuk saya melancarkan anugerah Desa Sejahtera 1 Malaysia, satu anugerah yang menekankan bukan sahaja keprihatinan kerajaan, tetapi agenda pembangunan desa, pembangunan luar bandar tetap menjadi agenda utama kerajaan secara berterusan. Saya berasa amat gembira kerana saya melihat kehadiran yang begini ramai. Barangkali separuh negeri Perlis ada di sini. Half of Perlis, ya. Tapi hakikatnya yang datang dari negeri-negeri lain pun ramai sebenarnya. Sebab saya dapat peluang tadi tanya khabar. Ada yang datang dari Sarawak, Sabah dan sebagainya. Saya menekankan bahawa sebagai sebuah negara, kita memang telah berjalan jauh. Tidak ada siapa yang dapat nafikan kalau kita mengimbau kembali keadaan negara kita satu ketika dahulu. Tentu hari ini kita telah mengurak langkah begitu jauh ke hadapan. Namun kita masih lagi belum menyelesaikan agenda pembangunan luar bandar dan desa. Kita menekankan hari ini bukan saja kebolehan kita untuk menjana kekayaan,
Tetapi yang lebih mencabar, bagaimana kita nak mengagihkan kekayaan itu, supaya kekayaan negara kita dapat kita bahagikan secara lebih adil dan lebih saksama. Sebab itulah kita mengamalkan apa yang selalu kita sifatkan sebagai growth with equity. Maknanya pertumbuhan dan pengagihan secara adil dan saksama. Kalau kita tidak ada pertumbuhan, kita tak mampu dan tak boleh melakukan pengagihan. Di sini letaknya kegagalan sistem yang berasaskan pada ideologi komunisme dan sosialisme, di mana mengikut ideologi tersebut kita meruntuhkan kekayaan dan kita beri kepada orang miskin dan pendapatan rendah. Ideologi tersebut tidak bertahan lama. Hari ini di negara China yang mengamalkan komunisme hanya tinggal nama saja, tetapi ideologi dan falsafah mereka hari ini adalah berdasarkan pada market ekonomi. Kita tidak mengalami pengalaman yang perit kerana kita telah memilih dasar dan landasan yang benar dan tepat dari dahulu. Hari ini saya menyambung apa yang telah diperjuangkan oleh pemimpin-pemimpin yang terdahulu. Saya rasa begitu terhormat kerana Allahyarham Ahinda saya, bapa pembangunan negara yang memperjuangkan pembangunan desa dan luar bandar. Hari ini saya dapat menyambung apa yang telah diperjuangkan oleh Allahyarham. Sudah tentu saya tidak akan mengecewakan harapan dan aspirasi masyarakat desa. Untuk mencapai tujuan tersebut, saya perlu memimpin sebuah negara di mana kita boleh mencapai kadar pertumbuhan yang tinggi ataupun sederhana tinggi. 6%, 5%. Kalau kadar pertumbuhan negara kita setahun sudah 6% pencapaiannya, maka kita ada peluang untuk mengagihkan kekayaan. Sebab itulah tuan-tuan, kita bagi peruntukan yang besar kepada pembangunan desa dan luar. Sebab itulah dalam RMK 11 yang saya bentangkan di Dewan Parlimen baru-baru ini, cuba tengok banyak mana kita beri untuk pembangunan luar bandar. Untuk bekalan air 10 bilion. Untuk bekalan elektrik luar mana 3 bilion. Untuk program lain, baik pulih rumah 80,000 setiap tahun akan kita baik pulih mulai pada tahun. Pendapatan isi rumah mesti kita tambah. Agenda buat jalan api air sudah hampir selesai. Tengok saja Perlis, jalan belakang-belakang rumah dah ada jalan. Walaupun mungkin ada lagi yang perlu kita lakukan, tapi kita lihat kemudahan seperti ini telah banyak kita sediakan. Tetapi yang penting bagaimana kita nak tingkatkan pendapatan ataupun household income.
Bila ekonomi kita bertambah, kita pindahkan kekayaan kepada rakyat jelata. Kita bagi BRIM bantuan rakyat satu Malaysia. Tahun sudah RM650, tahun ini RM950. BRIM. Salahkah kita tolong orang susah? Salahkah kita beri kekayaan pada orang yang memerlukan pertolongan? Salah ke tidak? Tidak. Tuan-tuan dah jawab, tak salah. Kita bagi. Kalau pandai belanja duit BRIM, tuan-tuan, dapur kita berasap. Kalau dulu kerajaan bagi bantuan jalan depan rumah, saya sebagai Perdana Menteri bagi bantuan sampai ke dapur rumah, tuan-tuan. Salah ke ini? Tidak. Ini satu pembaharuan. Kita tolong orang susah. Kerana apa? Kerana kita berjaya untuk membangunkan ekonomi negara kita. Dan kita buat projek besar. Kita projek MRT di Klang Valley, di Kuala Lumpur, projek MRT. Tak lama lagi kereta api laju, barangkali 300 km 1 jam lajunya. Tuan-tuan tak dapat bayangkan lajunya kereta api macam itu. Kereta api Tanah Melayu tak ada kereta api macam itu. Tak lama lagi ada. Kerana apa? Kerana kita nak mengembangkan ekonomi negara. Jadi orang bandar dapat faedah, ekonomi kita berkembang. Saya gunakan hasil itu untuk tolong masyarakat luar bandar. Itu dia konsep kita. Orang bandar untung, orang bandar pun untung. Nelayan hari ini dapat apa? Dulu tak pernah dapat. Sumbangan bulanan, hari ini RM300 sebulan. Nelayan dapat. Kalau tak keluar ke laut pun dapat RM300. Kalau keluar ke laut lagi dapat. Cuma jangan jual diesel di luar saja. Tapi sekarang ni tak jual diesel lagi. Kalau buat tangkapan lebih, kita bagi bonus lagi. Ini dasar kerajaan pimpinan Barisan Nasional. Nak tekan. Tolong. Kerana apa? Kerana kita dapat mengembangkan ekonomi. Jadi dasar kita betul. Yakinlah dasar kita betul. Dan insya-Allah bila ekonomi kita bertambah lebih baik lagi, kita akan tambah lagi bantuan kepada masyarakat luar bandar. Jadi hari ini tuan-tuan, itulah yang saya nak sampaikan mesej kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Saya bangga dengan negeri Perlis, kejayaannya. Saya dua ini terkenal dengan harum manisnya dan kubur di Wan Kelian. Tapi itu sebenarnya for the wrong reason, orang kata. Itu mangsa perdagangan manusia yang cukup zalim. Kita kena perangi mereka habis-habisan. Habis. Harum manis kita tanam lagi. Tambah lagi. Saya dah pasarkan kepada Maharaja Jepun. Saya jadi Chief Marketeer sama dengan isteri saya. Sekarang ini nama harum manis dan Perlis Maharaja Jepun dah tahu. Jadi tolong tanam lebih banyak. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebelum saya duduk, saya dengar khabar orang di sini nak jeti. Betul tak? Betul tak? Betul tak? Jeti untuk apa? Tak apalah. Saya meluluskan peruntukan sebanyak 2.5 juta buat jeti. Ini hadiah untuk kampung Urung Tengah ini, Ganga ni. Sebab di sini orang baik-baik belakang. Sokong kerajaan tak? Terima kasih. Saya dah kira dah mereka memang sokong dia. Jadi terima kasih sekali lagi.
Dan saya doa semoga anugerah ini merangsangkan kita untuk terus berjuang habis-habisan, majukan kampung halaman kita lebih hebat lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.